Jadi itulah sebuah sikit perkongsian round yang pertama daripada Ustaz Lutfi. Jadi insya-Allah kita akan ke panel yang kedua iaitu Ustaz Aslin Bollywood. Kita nak dengar pula perkongsian daripada Ustaz Aslin. Mungkin saya kira Ustaz Aslin akan nyanyi-nyanyi sikit ke, nyanyi Bollywood kan. Passion Ustaz Aslin lagi Ustaz Aslin akan teruskan. Jadi soalan kepada Ustaz Aslin. Bagaimanakah pengorbanan boleh dizahirkan dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bashir wa la tunaffir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makasih Fadil Ustaz Aiman Nasir, khususnya yang dikasihi Ustaz Lutfi Amir Saidin Al-Hafiz, khususnya barisan kepimpinan Darul Iman Media, Darul Aman Media, sebab beberapa hari Terengganu minggu lepas ya ada program di sana. Dan khususnya kepada semualah sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, termasuk mereka yang sedang mengecap nikmat ya, badan ataupun nikmat makanan yang sedang berada di bawah kemah putih sana, insya-Allah sambil-sambil telan sambil-sambil dengar mana patut, insya-Allah hantar mai ni semua ya, ayat pun nak habis dah ni kan, tuan antara dia. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Darul Aman Media kerana dapat menjalankan bicara kita pada malam ini. Walaupun ada benda-benda mungkin macam dengan hujan. InsyaAllah hujan ni pun rahmat, nikmat ya, sejuk. Saya tengok tak lari payung tu ya, boleh pegang. Kalau saya dah lenguh tangan dah, besar payung depa tu. Boleh tutup pas 10 orang je payung menega. Kan? Tapi alhamdulillah tu anak-anak tu insya-Allah lah doakan. Kalau kita pi dulu Aiman, kalau pengamal start dululah. Tok-tok bomoh ni, ini tak bomoh ni bukan jenis kongkiak punya. Ini tak bomoh yang jenis solat mah. Dia kita nak periksa SPM ke SRP ke penilaian penilaian lah, PSR tu ditukar ganti. Malam Jumaat ni lah dia kata kalau boleh malam Jumaat tu pitadah ayak. Yang hujan tu dia kata biar turun ni sikit, setengah jam pitadah. Kemudian buat main buat ayak mendarah hati. Memang ayak tu yang paling bersih. Kan, daripada atas tu ayat yang paling bersih, tapi kena bagi dulu buang setengah jam dulu, takut dia asid. Jadi buat mai di sini bagus. Ada orang juga tak dapat zuriat ayat hujan malam ni juga. Itu semua betul-betul tak ada dalam hadis, tapi ada guru agama ni macam orang alim ni, dia orang alim, dia dekat dengan Tuhan. Ulama ni malaikat segan sebab depa yang paling takut dengan Allah. Ya, innama yakhsyallaha min 'abil ulama. Dia bila dia bercakap benda tu walaupun tak ada dalam hujah, dalam dalil, tapi ayat tu memang penawar. Kecuali ayat Zamzam dalam hadis sahih tersebut. Jadi alhamdulillah kita harapkan hujan ni insya-Allah tidak membawa kepada musibah kepada kita, tapi bawa kepada nikmat kepada kita semua insya-Allah. Taib. Tadi Ustaz Lutfi sebut tentang perangai atau penceritaan ataupun pengkisahan tentang anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu tentang Habil yang diterima dia punya korban dia, tapi saudaranya Qabil ditolak. Maka jawapan di situ kita dah dapat dah. Habil kata dekat saudara dia, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban daripada orang yang takut pada Allah. Jadi maksud sini ialah dalam hidup kita ini perkara yang paling utama, hang buat banyak, hang buat sikit,
Tapi ikhlas itu penting. Sebab apa? Sebab disebut tentang lembu tadi. Ada orang dia mampu, dia beli lembu, tapi dia cari yang paling murah. Apa kata dia? Daripada tak buat langsung, buat sikit. Ada orang boleh buat 3 bahagian, tapi dia buat 1 bahagiannya. Dia berkira dengan Allah. Maka yang ini yang kita risau, takut tidak lahir golongan dia berkorban kononnya dalam koma di atas tu, tapi dia tak ikhlas pada Allah. Memang tak terima lah. Benda ni dah jelas dalam Quran sebut. Kan kemudian kita tengok dalam ayat yang lain, Allah SWT sebut dalam ayat tentang apa nama ni, surah Al-Hajj, antaranya ialah zalika wa may yu'azzim sya'airallah. Dan demikianlah orang-orang yang membesar, menghormati syariat Allah, fa innaha au syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya itulah daripada orang yang hatinya takut pada Allah. Ayat lepas tu sebut pula, ayat 34 selang sebaris surah Al-Hajj, ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi tiap-tiap umat ni, nak bagi tahu bagi depa kita yang jenis ketegang, yang payah nak buat ni, tajuk kita, soalan saya bukan soalan cerita Ustaz ni, tapi saya nak relate balik, ya, iaitu Allah sebut dalam Quran, dan bagi setiap umat, maksud umat ni mana? Umat Muhammad ke umat apa ke, contohlah kan, setiap umat, maksud dia di sini bagi setiap manusia, maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan penyembelihan korban. Maksud dia tak kecuali sebenarnya. Sebab itulah dalil ini dipakai ataupun digunakan oleh dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, maka korban itu wajib. Dan kita pula nama sunat muakkad. Kalau sunat muakkad, sunat yang dituntut. Macam sembahyang raya. Jarang orang ambil sembahyang raya. Sebab dia free. Tak payah bayar. Tak payah bayar. Habis bayar Datuk Imam bila RM100 daripada baca khutbah. Kita kampung kan. Tapi dalam bab-bab ini, nak bagi tahu Allah uji kita. Allah uji kita dari sudut pengorbanan itu tang mana. Dalam Islam, kalau bab membabitkan persoalan mengorbankan harta benda, tak banyak. Tak banyak. Mengucap tak pakai duit. Semayang tak pakai duit. Puasa tak pakai duit. Cuma haji dengan zakat pakai duit. Itu pun bagi dalam bab-bab ni orang yang mampu. Orang yang mampu. Tapi bila ayat Ustaz baca tadi, kalau kita rasa benda tu penting, benda tu adalah benda yang paling awal dalam hidup kita, kita punya big why dalam program team building, dia akan bagi satu paper A4, dia suruh tulis big why. Kebanyakan 10 big why tu perkara-perkara korban untuk agama, nombor 9, 10. Perkara pertama, korban untuk diri sendiri. Kalau tak percaya siapa pernah buat team building, bagi kertas A4 untuk company kerajaan ke, saya pengalaman lah ni bagi orang lain, orang muda. Sebab bercakap daripada pukul 9 sampai ke 4 petang. Kan? Kerana kita dibantai 3-4 jam, lepas tu petang lah. Jadi tak larat dah. Bagi anak-anak muda, kita anak murid saya, PU ada, saya murabi PU, dia bagilah sahabat ni, PU 1 ada, da'i ada, dan sebagainya. Dia nak bagi tahu, big Y mereka, kebanyakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7, semuanya korban untuk diri sendiri, bukan korban untuk agama. Korban untuk agama jatuh nombor 8, 9, 10. Saya nak cabak. Tuan-tuan sekalian, saya pun orang belah Kok Sena, duduk Bukit Larit, insya-Allah. Raya haji nanti saya khutbah jemaah di Masjid Bukit Larit tepi jalan tu lah. Belah kedai Haji Hussein minyak tu. Haji Hussein tu kira tok menakan saya. Kan sebelah tu lah kedai Kameh Abdullah Man Mes tu, direkah nama Osman bin Kameh jadi Man Mes. Kan bukan Man Pengemis, yang salah faham pula. Insya-Allah ni esok ni pergi tengok lembu ke belah kawan orang tu. Carilah duit lebih sikit, duit ada lebih, insya-Allah kita azam sakno. Azam benar ni, sebab saya rasa gaji saya dulu dalam 800 pun saya rasa paling bodoh buat satu korban enggak bahagian. Sebab apa? Sebab bila tengok ayat-ayat ni, ini cerita sebab tu, adik-adik orang muda contoh. Saya nak tanya orang muda sini. Sila, kau sepik mata saya masalah.
Saya nampak orang kembang, ujak tudung selok. Dia gini. Once upon a time, cakap mutih sikit lah. I kan KL, kan. Tanyalah dekat KLCC satu oil and gas. Saya speaker untuk pusat pengurutan zakat wilayah sejak 2011 sampai lah ni. Semalam pun di Sanderby Plantation dekat Damansara Forum. Speaker lah kempen. Lepas tu Selangor dengan wilayah ni, Masya Allah, bilion zakat mereka. Ya, bilion zakat mereka. Tanyalah kat itu, tanya seorang budak muda, tua beriman lagi. Saya ingat dalam 28 di engineering oil and gas. Saya tanya Ustaz. Saya tanya dia, bro. Panggil bro pasal budak muda ni bro. Bukan bro, kita nak bro. Ustaz pernah kena tegur dengan seorang bekas polis special branch daripada Bota. Ustaz bawa dia pergi haji tahun 2009. Lama dah. Saya kata bro. Lepas tu dia nak habis penutup ni, nak balik dari Madinah, nak balik ke apa? Ke Kuala Lumpur. Dia baik, tapi rupa dalam hidup dia sangka buruk dengan Ustaz. Dia kata, apa Ustaz? Kenapa Ustaz panggil kami buruk? Lepas tu, masa bila panggil buruk? Duduk buruk tu kata dia. Loh, geng-geng dia juga kata, hamba satu lah. Memalukan orang botel je. Dia orang belum botel. Malukan botel je. Ustaz bukan cakap buruk tu mana? Bro tu ringkasan brother. Oh, lepas tu start guna dah. Takut dia salah dengar. Mungkin telinga dia something wrong. Kan? Jenis orang kata, mai aku ikan gelama sekupang. Orang tu dia buat. Tu aku tengok orang tu lama kat simpang. Mampu sampai kiamat. Tak boleh beli barang. Kan? Ingat lagi kata, tuk kita pergi beli ikan gelama. Tuk saya duduk sepaket maga. Pergi beli kedai. Dia kata, hai, buat mai aku ikan gelama sekupang. Tu aku pun pelik. Siapa minta mamai dia lama kat simpang. Haram jaduh aku sekupang. Bergaduh dengan tokek dia meninggal dah, ghafarallahu lahum nenek dia sekali meninggal dah. Bergaduh. Jadi apa sebut tadi lupa dah. Bro tadi ni. Jadi nak bagi kita bro. Kata pak dia. Gaji berapa? Orang kaya lah, dia engineering. Saya kata gaji tak apalah, macam itu PNC. Rahsia. Saya kata rumah, alhamdulillah rumah pun dah buat loan sendiri. Kereta, dia kata Honda Civic. Kan? Lepas tu hak lain-lain semua boleh. Saya tanya satu je. Dah simpan tabung haji? Senyap terus. Dah simpan tabung haji? Senyap terus. Yang kedua, ada buat potongan tetap setiap bulan bagi duit kat mak ayah? Senyap terus. Nampak tak? Kalau buat team building Ustaz, anta buka Big Y tu macam rukun Ustaz. Big Y maksud dia kita punya satu dreaming kita yang paling besar. The big dream lah tu, Big Y, the big dream. Kenapa aku nak kaya? Tu Big Y. Sebab pertama nak bawa melancong sampai bos barulah membantu orang susah. Sebab tu benda tu termasuk kepada kita orang tua-tua sekali sama juga. Jarang satu skrip kalau anak kita bekerja, abang boleh tak dapat gaji nanti, bang hantarlah mas sikit duit sebulan dalam 4-50 ringgit, hantar mas masjid boleh tak? 100 orang Eman buat TikTok, dia ramai TikTok dia dekat 5 juta. Ramai sungguh. 5 juta, 6 juta. 59 no. Like, lepas tu dia punya tu dekat 1,5 juta. Aku ni punya lama ceramah 180,000, ya haram tu. Dia budak lagi sama bayar anak nombor 4. Nombor 4 saya. 22 tahun duduk ibu amalat Islam di UiTM. Mereka anak lah, tapi tengok kenapa? Ini kelebihan dia Tuhan bagi. Rezeki follower, rezeki following. Yang syok dia follow orang 285 orang ya. Kan? Lepas tu duduk suruh orang follow dia haram tak follow orang. Kan? Lepas tu hang follow lah balik. Kan? Tengok 285 tarikh perkahwinan aku tu. Kan? Masya Allah, mana bini tak nampak bini lari mana. Tuan-tuan, sebab ini nak bagi tahu kehidupan kita dia macam tu. Sebab tu bila sebut tentang korban ini, memanglah K saya lebih gunakan K itu korban, pengorbanan. Tapi kita kekalkan bahasa. Kalau di Malaysia ni, kalau Quran dalam Rumi tulis apa? Q kan. So kalau kita bincang tentang korban dalam bentuk Q ataupun qaf, sebab dalam bahasa Arab tak ada kurban, kaf, ra tak ada.
Kurbala adalah tu di Iran tu. Tapi sebut kurban, yang ni dalam yang kita dengar lagu tu, kurbani 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 Allah tepia mere kurbani, kan? Masa tu apa nama Pervin Baby, apa nama ni, lama apa nama pelakon apa nama ni, hak lama-lama tahu-tahu pun dah meninggal pun habis dah. Hema Malini pun tua dah, kan? Nampak tak rupa Hema Malini dah. Hema Malakut jadi dah. Tuan-tuan, lagu tu dia korban. Maksud dia korban kita buat tu ialah sebenarnya kenapa kita sembelih? Kenapa sembelih? Sebab sembelih itu satu perintah. Wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang membesarkan syiar Allah. Apakah hari raya itu perbuatan paling mulia? Nabi sebut, bukan zikir, Aiman. Bukan hanya raya haji itu. Amalan paling mulia ialah menumpahkan darah binatang. Sebab siapa yang berani wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang berani untuk melaksanakan syiar Allah, walau dia tak kata syariat, dia kata syiar, itu lambang dalam 4 hari itu, 10 sampai 13. Itulah orang yang betul-betul takut pada Allah. Kita tak perasan, Ustaz. Kita tak perasan benda tu. Dia bukan bincang masalah sunat muakkad, sunat ke benda wajib, tidak. Tapi kerana ayat-ayat menceritakan pada kita, inna a'tainakal kausar, yang mungkin Aiman baca, Ustaz Lutfi baca, tentang fasalli li rabbika wanhar. Itu ulama ni kita selutlah. Dia bincang fasalli li rabbika wanhar itu. Dia tak boleh lari. Kalau solat tu wajib, maka sembelih tu wajib. Dia mengikut tu. Cuma dalam mazhab-mazhab dia tidak mau menekankan dalam bentuk susah, berat. Nanti orang miskin kata, wajib kami nak buat macam mana? Maka disebut sunat yang dituntut bagi mereka yang mampu dalam koma di atas, wajib sembelih binatang korban. Tuan-tuan, semalam saya ceramah dekat Sandabi. Sandabi mana ada gaji bawah 3,000, semua 3,000 ke atas. Sebab tu dalam bahasa mudah, apa nak direlatekan, nak ditranslatekan, nak diterjemahkan, korban kita untuk agama apa dia? Maka Nabi pernah bagi tahu kat sahabat-sahabat dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, ala ukhbirukum bi ra'sil Islam, bi ra'sil amr wa amudihi wa zirwatu sinami. Wahai sahabat-sahabat, nak tak aku bagi tahu kalian tentang 3 benda, iaitu tentang kepala bagi segala urusan, yang kedua tiang bagi segala urusan, yang ketiga adalah kemuncak bagi segala urusan. Nabi SAW kata, nak ya Rasulullah. Nabi jawab apa dia? Ra'sul amri al-Islam. Kepala bagi segala urusan hidup kita adalah al-Islam. Faham tak? Macam kakak-kakak ni pakai tutup aurat. Bukan pasal tuntutan masyarakat ini fashion tak, tapi tuntutan agama. Tuntutan agama. Maka dalam bab ini sejauh saat ni perlu kepada pengorbanan. Bukan senang dalam keadaan musim panas gila lah ni. Sampai katakan berapa? 38 darjah Celsius. Di Terengganu pun panas. Yes, Kunuri Sa'adar semua ni dibuat tempat lapang. Terasa bahang dia. Panas, hidrasi, ayak hilang tubuh badan. Kemudian ayak malah makan, pengsan dan sebagainya. Maka dalam bab ini Islam, orang perempuan pakai tu dah patut ada kelonggaran lah. Tak apalah kalau agak panas buka pun tak apa. Nampak tak? Dia buat hujah baru pula, na'udzubillah min zalik. Tapi perlukan kepada pengorbanan. Ra'sul amri, orang perempuan dia kata dia muslimah, wanita Islam. Bila dia dah kahwin, ketaatan dia kepada suami dia. Taat suami dia. Suami tak perlu taat dekat dia, tapi mulia kan. Dia beza. Mulia, ikram dan taat. Dia berbeza jauh. Tapi suami yang baik, dia muliakan isteri dia. Dia kata, kau nak pergi mana-mana, pergilah. Kalau abang tak nak, pergilah. Tapi hello-hello beritahu. Tapi kalau dia kata, jangan pergi mana-mana, maka masuk bab taat. Bila buat bab taat maksud dia, kenapa? Dia kena korban dalam bab ketaatan pada Allah. Betul tak? Ini contoh. Sebab tu apa nama budak yang meninggal, mak dia Angin Ahmad 4 tahun dia dapat 11A straight. A tu apa nama dia? Khairi, lupa nama, bin Saidi, Syahrir Saidi. Budak tu dia kata apa? Dekat rumah nak baca buku macam mana?
Berak kencing dia kena buat. Kadang tak tidur malam. Jaga mak duduk ria apa semua kedebuk. Lebih kurang. Abang dia pula. Dia dapat kerja manuluri kak pun kerja. Dan pindah dari rumah buruk, rumah kayu, tepi rumah batu di taman. Apa dia kata? Saya berkorban. Masa muda saya ni. Di rumah saya tak belajar sangat. Tapi saya konsentrasi dekat sekolah. Dekat kelas. Nampak tak? Waktu dalam bab-bab berjaya, kalau tak ada berkorban, dia pasti tak berjaya. Ini contoh dia. Masa saya belajar di Pokok Sena dulu ni, saya ingat sekolah menengah Pokok Sena, sekolah Gajah Mati, Ketua Nama Wam Abdul Samad. Lepas tu sekolah menengah Pokok Sena, nak minta Mata Mahmud langgak Rawdatul Ulum, bukan tak layak sebab dia punya bayaran buku semua tu lebih 100 lebih. Tok dia kata tak bayar pergi sekolah mana Han duk taman dah kalau setan juga. Tok saya punya statement ni fatwa mudah aja. Kalau nak jadi orang hampir sekolah mana Yahudi pun jadi orang juga. Tok saya punya mulut dia agak laser sikit. Betul. Sebab tengok ada kawan mengaji hak agama pun nagih dadah. Kerja tak tentu hala. Kerja bila kahwin menikah terajang bini. Sekolah agama tu. Pondok cerai. Jadi bila tok cakap hang duk taman mana pun kalau setan juga. Nak jadi orang-orang juga. Saya mengaji kuat senang. Mengaji kuat senang kejam nyanyi. Start bila 1 P2, 2 P3, 3 P3, kemudian 4 A3, 5 A1. Sastra. Masuk kelas, 5 A1 kira budak pandai. Tapi saya ni nak minta matak tak dapat. Tak dapat. Minta kerja, jadi pelatih di perkapalan Malaysia tu. Isi borang stamp buh 5 kupang, plekat dekat surat khabar kosong buh lantu. Makna jawapan terima, tak terima dia akan beritahu. Tapi sepala dia pun tak jawab. Stamp 5 kupang dia pun sapu. Kukuklah korek ke, rukuk balik bagilah balik stamp aku. Haram sungguh. Sepala. Tapi nak tengok, tak boleh sebab dalam hidup kita ni, pengorbanan kita bukan semuanya untung. Dunia ni kalau korban, kalau hang ada duit RM1,000, hang derma kat orang, hang korban harta kau dekat orang, bantu orang susah beradik susah. Boh 300, 300. Hilang dunia. Tapi ingat, tomorrow never die, you know. Besok masih ada. Betul tak? Ya, tomorrow never die, but we don't know. Maybe we die. Medai, itu lain dia ni popok ni. Medai sama di kap. Itu cerita lain. Maksud dia besok tu ada lagi. Contoh dah, alhamdulillah Ustaz merantau ke Pakistan lebih kurang 7 tahun, banyak dua sampai sakit gila dah Iman. Ustaz berjalan merangkak 3 pagi sebab semua kuat, sana sejuk gila. Sejuk dia masa Karachi waktu itu 11 darjah Celsius. Kalau pagi ni bukan nak kena sejuk lah. Mintakan kawan ambil garam, tuam pergi dekat dapur, panaskan garam, goreng, buah dalam kat jubah apa nama serban putih tu, tuam belakang. Bila saya batuk tuan, dia keluar daging dia tibui. Sakit amat-amat. Lepas tu nak balik lah. Pilihan saya mudahnya, tak ada siapa teringin bagi tiket balik. Waktu itu terbayang pula, tak apa ya Allah. Kalau apa jadi pun berlaku pun, kalau aku mati kat Pakistan, matilah kat Pakistan. Tapi alhamdulillah, tahun kedua, 3, 4, 5, 6. Dan alhamdulillah dalam bahasa mudah, kita masalah kita ni, kita buat hari ni Ustaz Rafi, kita nak jawapan besok. Inilah hidup masalah. Nampak tak? Dalam hidup kita ni, yang kedua, kalau kita buat baik sikit, rasa banyak sangat dah. Nampak tak? Orang putih punya peribahasa, be the best, don't feel the best. Dalam hidup kita ni, buatlah yang terbaik, jangan duk perasan hang tu baik sangat. Ni duk berlaku hari ni macam tu. Kan? Saya, yang mana? Itu jadi gitu. Ada ucapan menampak sombong, bercakap. Nampak tak? Ini kalau saya ada, saya tidak akan buat macam ini. Oh, kata apa bagus ni. Kan? Dah rasa bila diri bercakap over sangat, nak tu jadi orang ujuk. Oh, ceramah aku paling ramai ceramah aku lah. Ceramah tu tak ramai. Dia jadi seronok, dia bangga. Ingat Iblis kepala Jibril. Iblis tu asalnya adalah kepala para malaikat. The president of angels. Tiba-tiba kerana sombong je, Allah terajang keluar daripada syurga. Sepalah duduk melewat, kata jadi kawak. Ni duk cari sana kacau sak Lutfi, kacau sak Aiman semua. Ni jadi serban-serban cukup meluat. Haram diri ni muda lagi.
Hampilah menari, pilah sokong Coldplay tu. Kan, hampilah menari yang bapak tu, apa nama tu, jadi pelangi tu. Hang bodoh ni Aiman, tu saya kata. Kata Aiman, awak ni muda lagi lah. Itu suara contoh setan, bukan aku, yang salah faham lah. Nampak gayanya Aiman. Awak tengok budak-budak muda, mereka happy bersama mereka. Awak ni muda lagi. Kita pula, betul lah cakap awak. Dah. Jadi Naruto Shippuden lepas tu dah. Ya, ni kadang-kadang timbul kat kita ni, setan dia kena melewat. Sebab apa? Sebab apa dia tak tentu halal. Orang sombong ni hidup tak ada tentu halal. Cuba tengok elok. Nampak tak? Dia cakap tak ketahuan. Apa jenis tu? Jenis tak puas hati orang buat program lebih pun marah. Kadang-kadang kan. Orang buat apa nama ni, ceramah banyak sangat. Dia kata ceramah apa ni, sini ada, Kubang Pasu ada, dekat Gunung Riang ada, dekat Riang Dot ada, semua ada. Ceramah apa siapa nak main? Nampak ni, popok jenis-jenis baris-baris Al-Falsati tu. Wah, mangkuk hayun dua tu. Ni nak beritahu ya. Dan yang terakhir ialah dalam masa mudahnya, hidup kita ni sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan sekalian, kalaulah lihat kepada edisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edisi kehidupan Nabi digambar bayangkan sejak daripada sebelum dia dilahirkan. Siapa tak kenal tentang karakter of Abdullah bin Abdul Muttalib? Siapa tak kenal karakter of Nabi, mak Nabi? Bagaimana Nabi dilahirkan? Bagaimana Nabi karakter minuman, tidak minum susu binatang melainkan susu manusia? Bagaimana Nabi waktu kecilnya? Edisi hidup Nabi itu kita lihat tidak menonjolkan kepada kemewahan atau kekayaan. Tetapi Nabi sebut, maksud Nabi tak mau kita sengaja jadi miskin. Mana ada statement Nabi, jangan kamu jadi fakir miskin. Cuma Nabi sebut dalam hadis sahih, Nabi kata, aku tak risau hampa tu miskin, tapi aku paling takut kalau hampa tu kaya, hampa bergaduh. Betul. Fa wallahi mal faqr akhsha alaikum walakin akhsha an tubsat ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhliku kama ahlakatuhum. Dalam hadis sahih Muslim disebut, aku tak kisah fakir miskin, tapi lalu kaya-kaya ni jadi jahat. Bergaduh, cok keting, hok Kelantan kecek, cok keting, bergaduh, tengok lebih sikit, natai betul dia ni. Tak boleh tengok kawan lebih sikit, cemburu, dengki, lepas tu santau sihir. Kenapa? Kasat muhalah. Kita dengki kan kenapa? Ada orang dengki dengan orang miskin, Ustaz Iman? Ada. Aku dengki, orang tu naik helikopter, tengok ada Pak Long tu belah baling. Kan? Dia pun orang baling kak. Contohnya kan, tengok Pak Long tu dekat kapal-kapal bangga usik dalam tu, nak gerek, nak sika. Dia kata aku dengki betul. Dia naik heli ni, aku dengki betul Pak Long tu naik basikal. Kan pelik tu angau namanya. Tapi kalau Pak Long tu nak gerek, dia kata haram jadah, tunggu dia pun naik helikopter sedap, kita naik gerek. Itu logik. Sebab dalam masa hidup ni, bila you dah kami level sama, tiba dia dapat datuk dulu, anugerah bintang usaran. Mudah pada aku. Haram. Betapa semangat dekat negara. Nampak tak? Dia macam tu. Hidup kita ni akan jadi iblis, setan kalau kita jenis sombong, rasa kita lah hebat. Lah hidup kita banyak pengorbanan. Nabi tak ada sombong. Sebab apa? Nabi banyak hidup berkorban untuk agama. Sampai Nabi tak sempat untuk jadi mewah. Bukan Nabi tak nak mewah. Ingat jangan salah faham. Tapi demi agama. Kalau kita ni Ustaz Latfi, anak anda Ustaz Iman, nak sembelih lembu pun satu bahagian ketak, putus nyawa. Naik Parkinson, angin ahmar. Nampak tak? Bab tu nombor 3, nombor 2 kata Nabi, tiang bagi urusan ialah semayang, nikahkan. Nombor 3 tu, kalau nak sebut korban, Nabi kata zirwatu sinami. Apa kemuncak kepada kejayaan satu urusan? Nabi jawab apa dia? Al-jihad. Kena sungguh-sungguh. Kena sungguh-sungguh. Saya Ustaz Nabi, ayah ada main? Ada di depan, ada. Nak kereta? Ayah? Ayah. Tuan-tuan tengok Eman ni umur 22 tahun. Anak saya
Nombor 4, 22 tahun juga ada seorang. 22 tahun. Nombor 1, 27, 26, 24. Dia 22, 23, 20, 14. Anak Alhamdulillah baru 7. Itu pun nak gelak Aiman. Ya, tu ustaz sebut-sebut ceramah tu. Kalau tak ceramah mungkin 70. Ingat anak babi ustaz ni. Kan? Macam bini menatap babi 70 orang keluar. Kan? 7 tu. Alhamdulillah rezeki Tuhan bagi. Patut 9 meninggal dalam perut, mati gugur. Nak beritahu pada dia, kalau hidup ayah Aiman ni tak sungguh-sungguh saya kata dia tak jadi macam ni. Tak jadi macam ni. Satu, kalau seseorang tu, kalau dia nak berubah, dia awareness, satu syarat how to change dia punya life. Awareness merupakan satu syarat yang paling mudah. Kalau dia sedang diri, dia tu lemah jahil, dan dia nak berubah, tapi nak berubah tu tak ada kesungguhan dalam perubahan, dia tak kena panggil hot chicken shit, hangat-hangat tiap ayam. Dia tak boleh berubah Aiman. Tu ambil statement tu masuk dalam tu. Malam saya nak buat TikTok kan. Kan. Kempen-kempen lah kami sama. Dia ni tak kempen kita langsung. Follow kita pun tak. Itu contoh kan. So antara insya-Allah paksi kita dalam kita nak korban untuk agama. Kalau tak ada ikhlas, sakno. Sombong. Saya macam utara kita nak korban, tak ada ikhlas, kita terkorban. Yang kedua, kalau kita nak berkorban, tak ada jihad, tak ada kesungguhan, pun kita akan terkorban. Kenapa? Kalau RM70 sebulan, potong kali 12, RM84. Sudah kira dah dengan seolah kiri baru ni. Sehari lebih kurang RM2.33 duit saja untuk buat korban setiap tahun. Buatlah. InsyaAllah. Nabi pesan dah, benda kalau niat untuk sedekah, tak pernah putih rezeki. Ma naqasa malun fi sadaqah. Takkan putih duit dalam kalangan rajin sedekah. Orang putih kata, the more you give, the more you get back. Hang 11 ekor, Tuhan bagi hang berkira ekor. Hang 11 tu bahagian, Tuhan bagi banyak bahagian-bahagian. Sebab apa? Benda tu, benda yang subjektif, yang kita tak nampak. Kan? Objektif nampak dah, lembu tadi tu. Tapi balas balik subjektif. Tak tahu. Maka terletak pada Allah. Ya, sebab rezeki yang paling mula ialah bila kita mati dapat redha Allah. Wallahu a'lam. Allah. Terima kasih kepada Ustaz Aslin atas pencerahan, perkongsian mengenai soalan dan juga pusingan yang pertama. Ustaz ada sebut mengenai ikhlas, satu sifat yang susah bagi kita nak terapkan dalam diri kita. Ikhlas ni nak mudah di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dalam surah Al-Ikhlas, nama surah Al-Ikhlas, tetapi satu perkataan Al-Ikhlas tak ada dalam surah tersebut. Nama surah Al-Ikhlas tapi tak ada perkataan ikhlas dalam surah tersebut. Nak menunjukkan apa? Kita ni nak buat satu perkara tu kalau ikhlas, kita tak cerita dekat orang kata tak apa ambil aku ikhlas. Tak ada. Maknanya bila kita bagi tahu yang kita ikhlas, sebenarnya kita tak ikhlas. Macam mana nak main ikhlas tu? Adalah seperti kita buat amalan, buat ibadat pada satu malam dalam malam yang gelap, seperti semut yang hitam berada di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Tak ada siapa tahu. Hanya diri dan juga Allah saja yang tahu ikhlas tu macam mana. Tu antara poin yang Ustaz Aslin sebut dan saya tambah sikit lah. Dan Ustaz Aslin kempen mengenai ibadah korban, Ustaz Lutfi kempen mengenai ibadah korban. Saya yakin tak rugi kita buat ibadah korban ni. Kita buat tambah-tambah, kita tak ambil daging. Kita sedekah kepada tahfiz-tahfiz, kepada pondok-pondok. Daging tu dimakan oleh anak-anak tahfiz. Anak-anak tahfiz itu menjaga Al-Quran. Dimakan oleh anak-anak pelajar-pelajar pondok. Pelajar-pelajar pondok mengaji ilmu agama disebabkan daging yang kita bagi mereka makan, mudah-mudahan mengalir manfaat untuk diri mereka dan mengalir pahala buat kita yang memberi sumbangan, memberi makan kepada mereka ni. Jadi dengan kesempatan saya nak ulang lagi, dengan kesempatan yang masih ada ni, jangan kita simpan harta, jangan kita simpan duit kita. Selagi boleh masuk ibadah korban, masuklah, rebutlah peluang. InsyaAllah akan ada kelebihan buat kita semua. Tak rugi, tak dapat dekat dunia, InsyaAllah balasan akan Allah beri kepada kita di hari akhirat nanti. Antara hadis, antara kelebihan yang sebut dalam sebuah hadis,
daripada riwayat Tirmizi yang bermaksud tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada anak-anak Adam ketika hari raya Aidil Adha selain menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduk, dengan bulu dan juga kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan korban telah terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir darah tersebut ke tanah. Kerana itu bahagiakan dirimu dengannya. Sebelum darah korban, semua saya yakin semua pernah tengok orang sembelih kambing, sembelih kebau, sembelih lembu dan sebagainya. Darah sembelih itu akan pancut laju jatuh ke tanah. Sebelum darah jatuh ke tanah, Allah dah terima dah kebaikan kita. Allah dah terima dah suatu kebaikan di sisi Allah. Nak kata apa, nak hadis tersebut nak sampaikan apa? Betapa cepatnya Allah terima ibadah kita ataupun kebaikan kita. Sekali lagi saya nak ulang dengan kesempatan yang ada, masuklah ibadah korban 700, 800, paling mahal pun mungkin 1000 satu tumpuk. Masuklah, tak kisah, yang penting kita masuk. Baik, kita akan teruskan soalan kedua, pusingan yang kedua kepada panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Aslim. Bagaimanakah pengorbanan boleh menyumbang kepada peningkatan hubungan antara orang Islam dan juga orang bukan Islam? Dan adakah terdapat sebarang contoh sejarah di mana pengorbanan membantu mengukuhkan keharmonian antara agama? Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Aiman Nasir, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Di masa kat aku sebelah dah, kira lama agak tu. Tak apa. Boleh tunggu lagi ke? Boleh ke? Nampak terasing gigi, boleh. Alhamdulillah ya. Kami bercakap pegang mic ni lupa diri. Ya, jadi sedap cakap tadi tu kami tahu dah kena hujan kering mai pula basah. Baik, moga-moga sihat tuan-tuan semua. Puak-puak Quraisy depa duk fikir macam mana lah nak tarik Nabi ni supaya join ataupun budi bicara tolak ansar. Satu hari ringkaskan cerita dia berbincang dengan Nabi SAW. Boleh tak minggu ni hang sepakat ikut agama kami, minggu depan kami ikut agama hang. Itu sembang Kedah lah. Lusa pula hang ikut kami, tulat kami ikut hang. Lalu turun ayat tentang Qul ya ayyuhal kafirun. Berujahlah, aku takkan sembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tak sembah apa yang ku sembah. Tapi penghujung tu Allah pesan dekat Nabi, katakan dekat dia orang, sebab ayat dia bermula dengan Qul. Mana habis semua tu sampai Qul semualah. Qul lakum dinukum waliyadin. Walaupun tak ada Qul tu lah, ada kalau segi tafsiran tadi ni kan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul gitulah, tapi tak ada qul tu qul, tapi contoh kita ambil segi bayangan dia. Katakanlah lakum dinukum waliyadin. Agama hamba, agama aku, cara aku. So tak ada gaduh, tak ada kacau. Apa nak mayang buat macam mana, buatlah. Kami cara kami. Apa maksud dia? Sebab Islam mengajar tentang penghormatan. Dan ayat ini bukan ayat Nabi memuliakan agama dia, ada. Saya kata tadi, ihtiram dan ikram farqun kabir bainahuma. Benda beza besar. Kita hormat bila kita duduk sebuah negara Malaysia yang berbilang kaum, agama lain buat kuil ke tokong, contoh dia, maka Islam kata jangan kamu duk pi kacau dia punya rumah ibadat dia. Bahkan dalam perang pun Nabi sebut ahli sahih, jangan robohkan. Sebab apa? Sebab kita menghormati, itu adalah hak mereka dan sebagainya. Kalau ikut nafsu kita, kita tebas semua senang. Kan?
Ini kita negara Islam, Melayu, negara Islam buat. Tak. Bila dia buat benda dia sinonim dah lama dah, maka kita tak boleh sesekali nak pergi tebang, nak pergi tebah keadaannya. Sebab Islam ni agama yang menghormati hak orang. Tapi bukan memuliakan. Sampai peringkat kita turun, pergi raih sekali duk pergi tuang susu dekat bermena, duk pergi buat upacara pakai baju semua bubuh apa ni. Itu tak betul. Dan sahabat-sahabat kita yang beragama tu pun tahu, dia kata, boleh buat ke itu macam? Nampak tak? Sebab saya, jiran saya India, Hindu, lepas tu Cina, India lah, Cina. Direct tu saya ingat Melayu Muslim mamak seorang, kemudian bekas yang berhormat seorang. 3 orang, 4 kali saya direct. Ada lebih beberapa rumah tu 4 je. 2 hujung penalak tu saya dengan jiran saya, kami berkongsi. Lepas tu ada rumah lain. Tapi dia kata, itu macam boleh buat ke, kata dia. Nampak tak? Contoh dia ingat tak cerita Ayapin, saudara Ayapan. Ayapin kan, orang tua, orang Kelantan yang duduk Terengganu yang buat ajar sesat di kerajaan langit tu. Bila orang tanya tentang susu yang dituang dekat kaki dia tu, orang agama lain berminum sekali. Punyalah bertabaruk. Bila tanya Sami, sekarang pun sudah ramai orang-orang kita sudah sesat. Dia pun tahu sesat. Walaupun dia agama dia. Nampak tak? Bukan sampai peringkat macam tu. Itu bukan menghormati, memuliakan cara agama dia orang. Dia orang pakai arak semua kan. Itu hak dia orang. Kita tak kacau betul kef aman je di Selangor. Tak masalah. Tapi kopi join sekali, itu ke memuliakan, bukan menghormati dia. Ini sangat salah apa? Betul Islam, kalau ikut ni, kata pancung semua, tak boleh. Yang keduanya, bagaimana penghormatan Islam itu belajar supaya kita ni bertolak ansur, berbudi bicara dengan orang. Sebab tu orang bukan Islam tak tutup aurat, kita tak boleh bertetak dia. Apa pula dia pakai tak tutup aurat, kita seorang tutup. Kalau kuat wajib semua kali, tak boleh. Sebab tutup aurat tu pada mereka tak wajib. Mereka nak minum arak, kita tak boleh. Maksud nak minum arak, maksud dia kita nak pergi jangan minum arak, marah dia kan, contoh dia kan. Cuma yang kita boleh tegah larang bila dia mabuk tengah jalan. Kalau dia minum dalam rumah dia tu, habis dia lah, contoh kan. Tapi orang Islam kita tak boleh pula pakai ikut dan. Baru ni saya di Terengganu, saya balik saya di Terengganu banyak dengan kawasan apa nama tu rekreasi ataupun kepulauan, redang, perhentian semua tu kan. Jadi puak-puak agama ni sampai ke airport Terengganu, pakaian dia Masya Allah bukan menjolok mata, menjolok habis segala-galanya kan. Dia belakang tu nak kata tak tengok tu macam kata kena tengok juga, lalu depan kita duduk tunggu kapal terbang dalam tu, main depan kita, kau saya berduduk nampak tali tutup ikat belakang. Sekali depan tu ada benda pakai ke tidak, cara tu tak pakai. Dan waktu itu saya di Terengganu, dan Exco Syariah Ustaz Datuk Sebul Bari Mamat tu adalah my best friend. Jadi saya kata akan datang kalau bolehlah, etika pakaian kena buat. Bukan suruh tutup aurat, tutup mana tak, mana sampai pakaian biarlah ada sopan dia. Kalau pergi pejabat kerajaan pakai skirt tak boleh. Nampak tak? Faham tak? Etika pakaian ke jabatan-jabatan kerajaan atau mana-mana korporat ke, dia pakai skirt ni atas daripada lutut, tak boleh, salah. Kenapa etika pakaian dalam kita? Jadi kita hormat kalau hang tak tutup penuh, tapi tolonglah kalau boleh budi bicara. Islam ni dia tak boleh kerah. Pakai, kalau tak pakai mati kau. Tak boleh, haram statement tu. Dalam bahasa mudah macam tu Islam mengajak. Sebab itu kalau tengok zaman Nabi pun, Yahudi dia saja bagi makan buah 5 macam. Sahabat-sahabat tengok pasal apa Nabi tak semawa kami? Tak semawa. Betul no? Tak pelawar, semawa pula. Tak pelawar, tak semawa kami. Dia kata pediah seorang dia. Dengan Nabi muka manis ceria. Lepas habis makan tu dia kata, ya Rasulullah buang tebiak ke? Lalu dia semawa kami ni haram. Dia kata kulit-kulit pun kami tak pandang langsung. Dia kata 5 tu masam. Kalau hampa habis tu mulut renyih elok, renyih nak jaga hati dia. Aku tahu dia berkenal kita, tapi nak jaga sampai Islam mengajak macam tu. Budaya peringkat apa dia tak elok bergaduh, benda-benda simple ni.
Dan akhirnya Masya Allah Yahudi itu tak ada masalah dalam anak Islam tu okey. Bagaimana seorang anak kecil Yahudi yang kerja dengan Nabi, yang bapa tak buat jahat dengan Nabi, sama juga. Sehingga akhirnya bila anak tu sakit, maka Nabi bicara, Islamlah ulam, masuk Islam. Dia tengok pak dia Yahudi, pak dia teranggut, ngucap masuk Islam. Banyak perbuatan-perbuatan memberikan pada tasamuh Islam macam tu. Islam tidak membiarkan tasamuhat ini, maksud dia selagi yang tak mengkacau agama kami, maka budi bicara itu berlaku. Ini contoh dia. Kan? Sebab itu bila kita duduk berjiran, dia bukan Islam. Ada budi dia tolak ansar, tolong menolong, itu Islam ajar kita. Sebab tadi hujung Ustaz Aiman kata apa? Harmoni tadi ni. Harmoni dia ending of dia punya semua story dia. Tuan-tuan kena ingat, jiran sebelah rumah tu orang kafir, bukan Islam. Kita pergi buangnya ikan busuk ke, kita pergi buang apa, ayam tak habis kenduri, kita buang lalu longkang pergi rumah dia, melekat takut bau busuk. Haram hukum dia. Sebab Islam nak melahirkan satu agama yang harmoni. Bila orang tengok, bagus. Sebab Islam tu dibina di atas tentang perangai manusia. Kan, popok kafir bukan nak dengar ayat Quran pun. Tapi dengan perangai kita, contoh dia. Seorang sahabat tu dia Chinese, bukan Islam. Dia berbezakan seorang jiran. Dia kata, Ustaz saya tengok ini Melayu, ini Melayu. Ini Melayu, tapi ini Melayu rajin pergi itu ni semayang. Tapi mulut dia banyak jahat Tapi saya tengok itu orang dia tak ada kacau, dia bagus, kita suka. Kenapa ini beza? Saya kata Islam bukan pada orang itu. Islam pada pembawaan yang orang ini. Orang ni pun umrah tak pergi, haji pun tak pergi, tapi perangai dia belok dengan orang bapak kafir sebelah rumah dia. Ini saya sendiri dapat soalan. Saya kata gini, saya gunakan, kita punya ulama cakap dulu, dalam bahasa Arab, Islam itu tertutup dengan perangai orang Islam. Lepas tu, you tengok, you mulut tak? Dengan saya suka tak suka? Saya suka sama Ustaz Sebab kita tak boleh menyakitkan hati jiran walau dia kafir Yahudi sekalipun. Berarti kita bincang tentang Islam for all, untuk semua. Kenapa kita diterjemahkan kita? Bukan perkataan dan perbuatan, tapi kita, karakter. Our lifestyle. Ini contoh. Contoh kita panggil, taman kita ada ramai orang Hindu. Orang agama Hindu ni dia tak makan daging. Dia buat kenduri panggil dia, jangan buat daging kalau boleh. Daging hitam ke, daging biru, daging hijau ke, jangan. Buat apa? Ayam yang kuning, yang moring, ayam merah, ayam coklat, semua buat. Don't worry my brother. All is a chickens, no meat. Kecuali kambing. Kambing dah makan. Sebab apa? Harmoni rumah tangga. Dia pun tak rasa macam kekok nak main rumah kita makan. Kita berjanggut, kita dah. Sebab our lifestyle is a very important thing. Ini paling baik kerana keharmonian kejiranan kita. Lepas tu kita terjemah dengan perbuatan. Pada mulut kita cuba tengok dalam berucap kan, maki semua orang macam-macam kali sebut kadang-kadang. Penceramah pun ada juga macam tu kan. Jangan itu, jangan ini semua. Tapi mungkin dari sudut umum tak apalah. Disebut kata utak Lotfi ni dah lah boroi. Dalam ceramah ada gitu. Kita dengar boy. Dia ni cakap kurang ajar semua. Memang kurang ajar. Uslub dalam dakwah tak kena. Orang tak meluat Lotfi, orang meluat saya yang kata ke dia. Percayalah tuan-tuan. Tambah-tambah anak muda, saya tengok orang tua bercakap macam mana. Cakap muhung, dia pun meluat. Nampak tak? Kalau dia main tu, cerita dia lah paling besar. Orang ni semua jadi halus dia. Orang meluat. Duduk kat meja tu, Alhamdulillah anak saya 5 orang. Seorang duduk Korea, 2 orang duduk Jepun. Nombor 3 duduk Jerman, 4 Papua New Guinea, 4 Pulau Solomon. Kita anak kita jenis-jenis ngok-ngak belakang. Dia kata haram jadah. Cerita anak dia semua. Kita anak kita haram tak pandai. Duduk seorang-seorang. Aku meluat sungguh tu. Nak kacang mampus dia ni. Pergi mana kena kerja? Alhamdulillah. Apa-apa? Anak macam mana? SPM. Nombor ni kan? Bolehlah cukup makan. Cukup makan berapa? Dia kalut tanya anak orang dapat pesan. Haram tu. Dia nak bagi tahu yang anak dapat 8A, 6A. Anak kawan tu mana? Duk main seluk. Seluk dia kelbak. Nak buat macam mana? Kan? Dia kata budak-budak kalau tak kata duk main semua macam mana nak pandai. Dia hentam pula kita anak bodoh ni. Bukan anak bodoh masuk dia kurungan atas lah. Yang tak cerdik diri ni. Ini contoh. Banyak benda yang berlaku menyebabkan kita dan kita bergaduh.
Atau apa tu? Orang ceramah sini dia ceramah sana juga. Ha? Tak apa. Ni kereta api ni boleh minit tak? Duk ronda depan aku berhenti aku geram aku tengok. Aku teringat je dia budak. Big boy. Tuan-tuan, faham tak faham tu? Ni raya haji ni. Raya haji nak mari ni pada dia. Kan raya haji ni. Betul saya lebih cakap tadi ni, betul. Yang tak buat korban lah, semongeh muka. Lembu tu mati hidup balik tengok muka dia. Lembu tu dah mati lah. Dam sorok lagi. Demai je kaki ekor. Bukan nama ekor ni tak faham tak? Tutup dah nak minta lihat dah. Kena pergi Pulau Pinang. Contoh dia. Tuan-tuan. Ini bab-bab ni nak beritahu dalam bab-bab ni. Allah. Mai tadi dia pediah kepala. Ambil dia tak tahu haram hukum dia. Tak selesai masalah. Ada masjid pula buat kenduri. Buat kat masjid melih lembu. Semua dia ambil. Tinggi kat buat masjid tulang dengan berdua. Jedah popok tu telan gula pet. Dengan pedu dengan hati. Ada juga gitu. Ni belah kita ni, belah Kedah ni. Dia buat kat masjid. Popok dia melih lah. Siap ni. Tikat dengan tali macam good morning punya tolak. Macam nak pergi perang Jepun. Sampai luka jari orang tua tu. Lelah dia ambil semua ke dia. Tinggal apa? Tulang. Apa ingat tu jin popok tu. Dia sirih habis. Daging tinggal tulang semata-mata. Haram tu. Kena kupiang. Dia kata pelik juga orang-orang bak. Kan? Patutnya ambil tu bahagian 1/3 dah lah. Nak agih sendiri dibawa pergi tempat lain pula. Orang kampung tu susah, tak dapat agak. Sama. Ini kadang-kadang orang kata, so macam mana nak harmoni? Saya ulang balik. Dalam hidup kita ni hemah kena ada. Maksud dia kita kena hormati hak orang. Saya menjadi imam, saya 8 tahun imam masjid daerah Kuala Sangok, naik qadi 16 tahun di Kuala Sangok. Jadi dah sampai sebulan duduk Kuala Sangok. Memang saya cari. Hak tukang masak, dia masak ni pun meninggal belakang dah. Dia ambil daging kat 3-4 kilo letak di atas tu, atas tu. Saya kata, okay, operasi cari daging sembunyi. Tu dia, seorang 2 kilo, pedih awal dah. Kan daging kita hantar ke dapur untuk buat sup. Dia pun ambil, dia buat dulu. Saya kata, ceritalah masjid semua haram hukum dia. Haram hukum dia. Tuan-tuan, minta maaf cakap lah. Saya ulang balik lah. Kalau kita nak makan, buatlah, carilah sendiri. Dalam hidup jangan ambil kesempatan. Saya buat baik Ustaz Khairi pula, Ustaz Lafi ni bukan hidup dari kesempatan tak. Tapi kurangnya mendapat kemudahan. Bila dia tak jadi macam ni, mungkin lepas ni aku tak pandang dia dah. Sebab apa? Sebab aku ambil kesempatan. Tetap kena faham. Lah hidup kita ni, harmoni hubungan kita, Islam suruh ialah jangan ambil peluang, ambil kesempatan dengan kedudukan dan level tingkatan orang. Memang Nabi sebut hang akan menyesal. Bahkan dekat akhirat nanti haram dapat tempat duduk, falyatabawa maq'adahu minan nar. Lam yajid urfal jannati yaumil qiyamah. Ada dua, duduk atas bangku neraka. Yang kedua, cium syurga haram tak boleh. Walaupun syurga tu ribuan batu boleh bau. Bayang Allah haram sebab kawan tak betul. Ini kena ingat sahabat-sahabat, tuan-tuan sekalian. Ya, hampa kahwin. Betul Ustaz Aiman kata. Dia kata ada 4. Dia cakap 4 aja, tengok nanti dia pilih macam mana. Mak ada mai ada sekali. Mak ada dua awak muka. Periuk sama dengan muka. Dia kan bunyi muhung tak kata gitu. Ya, tapi cantik masuk di dalam bahasa mudahnya ijmali. Cantik ijmali, cantik akhlak dia. Berterima akhlak tadi ni. Nabi tak larang cantik. Nabi kata orang perempuan kalau menikah dengan dia Aiman kena ingat elok. Kan? Maksud dia pertama cantik, suruh muhur. Nabi sebut mula cantik. Tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li nasabiha wa li maliha wa li diniha fasfar bizatid din taribat yadaka. Tu ada Nabi bukan bahasa Urdu. Dinikahi wanita itu dengan 4 perkara. Pertama,
cantik. Nabi tak kata tak boleh. Ada ke Aiman? Tak ada. Tak ada. Cantik tu memang suruh bohong lah. Bini dia antara dia huduh bini cantik. Tapi kalau suara sedap, itu pula. Saya kalau ikut muka saya ni, tengok Myanmar dengan saya lebih kurang je. Harap waktu pi mana-mana duk selamat bawa kat Melalas lalu. Boleh tahan Myanmar ke? Hei, Melayu lah kan. Depa tu ke Myanmar. Orang hajar betul tu. Mati dah polis tu pun. Tuan. Myanmar ke? Hei, saya Melayu lah. IC bawa pi mana-mana. Lah orang kenal IC tak bawa. Nampak tak? Tapi bini saya kok mana pun, saya disiplin, bini saya ketua belajar. Cantik pada saya. Sebab tu hormatilah value yang ada pada bini kita, sebab Tuhan yang telah jodohkan itu lebih ni hang Aiman. Aiman lain ni Aiman Tino, bukan Aiman ni. Kalau hang dapat muka serebeh ke, muka bertampuk ada tek lalat seketul kat sini, itu lebih ni hang. Nabi kata kahwinlah perempuan walaupun hidungnya pun tak ada, sengau. Sikap bila. Colgate gitu je. Apa dia? Carut ke apa ke? Colgate gitu je. Mak ni lah, kita apa benda lah. Juru nikah pun gelak tahan sampai jadi pecah usus. Lepas nikah tu masuk hospital, mati terus. Buat apa usus pecah, tahan gelak gitu. Betul-betul saya pernah semayang belakang imam yang sengau. Saya tahan, bayangkan bahaya tahan gelak. Orang kentut boleh putih. Ni bukan cara bagi gelak demi Allah pada orang marah, tapi nak bagi tetap buat nama dia. Bayang dia start sop. Dia kata, apa dia kata? Barisan. Allah Akbar. Bayang macam taik kerang. Nampak tak? Tapi bini dia lah elok-elok. Nampak tak? Itu nak kena faham juga. Nabi kata kalau telinga tak ada, dah disebut. Telinga tak ada. Ni buat apa nama, ambil apa abang tali pinggang. Nanti siap abang ni. Nak kena beli lauk dulu, ikan dulu nak buat singgang. Lah, orang kata tali pinggang. Menyebah lagi kaki nak atas haram. Haram tu kaki nak atas. Itulah bini hang. Kan? Lepas tu orang lelaki kalau hafal lah, telah ku siapkan satu daerah paling sunyi dalam hati ini untuk kau isi sebagai istri untuk kan? Orang lelaki bini tanya lelaki yang bawah, boleh menyanyi lagu tu? Saya menyanyi kat bini saya. Bini kata, lah abang ni ini suara dah lah macam kabur balak. Hujan berhenti kata tu. Nampak tak? Buat lagu bukan salahnya. Lalu hujan turun, kita basah bersama. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Naik motor dengan bini dulu. Saya ada motor je, basah daripada taping balik kau tengok. Kan? Bini peluk lah, macam kena sumpah. Tak. Peluk-peluk kena kilat kerah dua-dua. Gitu kan? Cuba tak kena kilat petiang waktu tu. Punya seronok lah tu lah. Wallahi tuan babang oi. Tapi dalam bahasa mudah apa dia? Budi bicara Islam aja. Betul tak? So insya-Allah kira dah duduk insya-Allah 16 kali dah. Pukul belah dah haram sungguh dah malam ni, malam Jumaat ku nak balik awai ni. Besok kena pergi mayang Jumaat, mayang sujud sadadah ada dah. Ni tak berhenti-berhenti lagi dapat ke dia mengali Myanmar tu. Pakai pi je. Dan lagi kata aku tu setan lah tu. Masya-Allah, masih banyaklah. Memang masih banyak tapi kita mula dia buka 9.30 tadi kan, 9.40. Tak apalah, malam ni subhanallah, malam ada selawat di Kubang Pasu. 24,000 lagi kat dalam stadium ni, malam ramai buat anak-anak. Tak boleh masuk dalam. Duduk lah tu, gantung diri kat ujung tu. Kan, pakai style Batman tu, naik kan. Ceng deng 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 deng. Ada gitulah. Kalau dah tak boleh masuk dalam tu, ramai selawat tu, apa Syekh Nasri lah, apa MB Kedah apa semua.
Apalah ya, mai bakat-bakat masyarakat benda baik. Betul tak betul? So insya-Allah, moga-moga pertemuan kita macam kita pada malam ini ada manfaat, ada kebaikan insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik datang dari, ingat tak ada apa Ustaz Iman, tutup terus lewat aku sebelah dah. Yang baik tu semua Allah, yang lemah tu saya insya-Allah. Ya, kalau ada salah silap dengan banyak-banyak, kalau nama, tempat, alamat yang tertera lebih cara tu gurauan, yang siapa terasa ya, siapa terasa pada muka tu jelah kokok kata haram dia biji kena kat aku kan. So akhir kata pantun dua kerat sama-sama dengan Gang Raja Lawak dulu ni, nak sepah tu sinar 2 tahun projek dengan Radio Sinar. Saya guna kata lain pada pucuk paku, ubi kayu. Thank you, I love you. Itu bunyinya. So saya doakan saya, Ustaz Sembah Harim, Ustaz Lutfi, Ustaz Muafiat. Memang sihat dah, tiada doa lah babak badan ni. Yang masih sihat dalaman. Biar badan besar, penyakit penuh. Pada doktor pun tengok muka tadi, main pula dah. Ni ada kelas. Ada kan? Dia kata, dia kata, saya duk jaga dia. Tak habis, dah 2 tahun dah. 2 tahun dah jadi doktor sini. Daripada hostman sampai kepada pomen. Muka dia, muka Pak Long tu. Nyakit macam-macam kata. Datang makan setan pun. Waktu dia buka marah ni kan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Aslin. Dengar Ustaz Aslin tadi. Dengar Ustaz Aslin cakap tadi. Dengar Ustaz Aslin menyanyi tadi. Teringat dulu balik sekolah rendah. Pasang radio, pasang kaset dalam kereta, duk dengar Ustaz. Hari ni tak sangka boleh satu pentah dengan Ustaz. Tambah-tambah satu, saya teringat cerita. Ustaz pernah cerita, Tok Bilal azan subuh, hak macam hantu tu. Mungkin semua pernah dengar, ingat cerita tu, hak budak kayuh gerek dengar Tok Bilal azan macam hantu, budak tu patah balik. Saya teringat balik benda-benda macam tu Ustaz cerita dulu. Alhamdulillah hari ni kita dapat dengar secara bersemuka, secara live depan-depan. Alhamdulillah. Dan suka juga saya nak tambah pengorbanan yang Ustaz cerita, pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita semua. Kita ni umat Nabi. Kita tak pernah minta, tak pernah doa untuk jadi umat Nabi Allah, tapi Allah pilih kita jadi umat Nabi. Sedangkan ada nabi-nabi, beberapa nabi terdahulu minta doa kepada Allah nak jadi umat Nabi Muhammad, tapi kita ni tak perlu minta, Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Untungnya kita. Baik, di antara sifat pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kaitan dengan soalan Ustaz tadi, dengan orang bukan Islam. Ada seorang orang buta. Dia ni orang bukan Islam, tapi Nabi duk pi dekat dia, duk pi jamu makan. Setiap kali Nabi jamu makan, orang buta hak bukan Islam ni duk maki, duk cakap dekat bukan dekat pasal Nabi. Cakap depan muka Nabi, ni hang jangan duk kawan dengan Muhammad, hang jangan duk ikut Muhammad, Muhammad tu celaka, Muhammad tu tak betul, duk bawa ajaran yang sesat. Sedangkan sambil-sambil tu Nabi duk suap makanan dekat dia. Nabi tak cakap apa. Kalaulah kita kena macam tu, bukan takat sepak tumbuk semua mungkin bunuh kawan tu. Ni tak, walaupun kawan tu cakap dekat Nabi macam-macam bukan-bukan dan sebagainya, tetap Nabi memberi layanan yang baik. Bukan Nabi ambil roti sumbat dalam mulut, tak. Nabi tetap cubit, koyak elok-elok, suap juga dekat orang buta yang bukan Islam ni. Sampailah satu masa kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Sayyidina Abu Bakar mai berjumpa dengan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya, apa lagi yang aku tak buat, yang ayah hang buat? Bahasa kita macam itulah, ayah hang buat. Kemudian anak Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, Nabi SAW kalau setiap hari mesti dia akan pi dekat tempat ni, dia akan bagi jamu makan kepada orang tu. Orang tu buta dan bukan Islam. Sampai Nabi wafat. Kemudian seorang sahabat ni pilah jumpa orang tu, buat macam yang Nabi buat, bagi makan. Tapi orang buta ni dia rasa kelainan. Hang ni bukan orang yang mai sebelum-sebelum ni. Sebab orang yang mai sebelum ni dia buat secara lemah lembut, dia koyak satu-satu, dia bagi makan dekat aku. Hang bukan orang ni. Dia tanya, orang yang sebelum ni pi mana? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Orang yang sebelum ni sudah meninggal. Dia tanya, siapa dia yang sebelum ni? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila orang buta yang bukan Islam ni dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selama ni duk suap dia, dalam masa yang sama dia duk maki, duk kata macam-macam dekat Nabi, selepas dia tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suap dia terus tak cakap banyak, dia terus mengucap masuk Islam.
Sampai tahap tu pengorbanan Nabi SAW nak tunjuknya harmoninya agama Islam ni tak menyakiti orang. Hatta orang bukan Islam yang menyakiti kita, Nabi tetap tunjuk akhlak yang baik kepada orang tersebut. Itu dikira sebagai dakwah bil hal. Nabi tunjuk dakwah secara perbuatan. Jadi kita juga kena ikut sifat, kena ikut akhlak yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita terap dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz Aslin, Ustaz Lutfi sudi luangkan masa bersama kita pada program pada malam ini, dan terima kasih juga kepada tuan-puan yang hadir. Bermula pada hujan tadi, duduk juga, stay juga kat sini, tak dilupakan juga kepada para peniaga yang sudi memeriahkan program kita pada malam ini, yang berniaga tak balik, yang duduk dekat bawah kemah sana dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini mendapat sesuatu yang bermanfaat buat diri kita semua. Jadi sebelum saya nak tutup, saya nak ajak sekali lagi berselawat, boleh? Saya ni suka bila ada peluang macam ni, saya nak ajak untuk kita sama-sama selawat. Tadi kita selawat, selawat apa pagi tadi? Lupa dah. Tadi selawat tafrijah. Yang ni kita selawat Allahumma ajazallahu anna sayyidina Muhammadan. Mungkin semua pernah dengar. Kalau ni kita ikut sama-sama boleh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan, sayyidina Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan, sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan, sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Baik, di antara kelebihan selawat tadi, sekali kita selawat memenatkan 70,000 malaikat untuk catat pahala kita. Jadi mudah-mudahan kita teruskanlah amal dengan selawat tersebut. Selawat ni ada banyak jenis selawat. Tak kisahlah kita nak selawat yang mana, tapi yang tadi tu di antara kelebihan dia, sekali kita selawat yang macam tadi memenatkan 70,000 malaikat untuk mencatat pahala kita. Nak bagi tahu apa? Besar sungguh ganjaran selawat tersebut. Sedangkan malaikat tak pernah penat, tapi nak bagi tahu bahawa ganjaran kelebihan orang yang selawat tadi. Boleh? Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya minta maaf kalau ada salah cakap, salah bicara, terasa dan sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Dan tak terlupa juga terima kasih kepada pihak event Darul Aman event yang sudi jemput saya sebagai pengganti kalau ikut Ustaz Yaakob Yusra sebagai moderator, tapi Ustaz Yaakob tak dapat hadir. Saya sebagai pengganti untuk pemudah cara saja pada malam ini. Jadi mudah-mudahan akan ada sesuatu yang bermanfaat. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengurusi majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aiman Nasir. Alhamdulillah.